Assalamualaikum, salam satu Nusantara. Bersua lagi dalam sejarah bangsa kita. Kali ini kami akan membincangkan satu lagi topik menarik, yaitu legenda Awang Semaun dalam 4 versi berbeza. Mari sama-sama kita dengarkan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Awang Semaun, inilah satu nama besar yang sering menjadi ikon di dalam melestarikan cerita oral yang diperuntukkan dari satu generasi di dalam masyarakat di Borneo. Apa yang pasti, nama Awang Semaun ini dikatakan mempunyai kaitan secara langsung di dalam asal-usul keturunan masyarakat Borneo. Lebih-lebih lagi untuk komuniti Melayu, Melanau, Iban, Lun Bawang maupun Kedayan. Dan individu bernama Awang Semaun ini bagi rakyat di negeri Brunei Darussalam merupakan seorang pahlawan yang kuat serta berani, dan beliau merupakan salah seorang yang memainkan peranan penting di dalam kewujudan kerajaan Brunei suatu waktu dahulu. Nama Awang Semaun bukanlah hanya dipeturunkan secara lisan, namun ianya sudah dicatitkan di dalam sebuah puisi purba yang agak dikenali, yaitu syair Awang Semaun. Di dalam syair ini ianya menceritakan secara naratif sumbangan Awang Semaun di dalam sejarah negara Brunei. Malah ianya juga melibatkan kerajaan purba di Borneo, yaitu seperti kerajaan kecil di Sabah dan juga Sarawak. Mari kita dengarkan versi dari Brunei Darussalam mengenai legenda Awang Semaun. Menurut legenda Brunei, berdasarkan kepada cerita puisi purba itu, dikatakan bahawa Awang Semaun ini merupakan adik-beradik kepada Awang Alak Betatar, yaitu Sultan pertama negara Brunei yang juga memeluk Islam dengan menggunakan nama Sultan Muhammad Shah. Awang Alak Betatar sebenarnya mempunyai 14 orang adik-beradik, yaitu Awang Alak Betatar, anak yang sulung, dan seterusnya Patih Berbai, Patih Mambang, Patih Tuba, Patih Sangkuna, Patih Mengurun, Patih Malakai, Patih Pahit, Awang Semaun, Damang Sari, Patih Sindayong, Damang Lebar Daun, Hapu Awang, dan Patih Laila Langgong. Dikatakan bahawa kesemua adik-beradik ini tidak tinggal bersama kerana dikatakan tinggal di tempat yang berasingan di antara satu sama lain, dan hanya Awang Semaun dan adiknya Damang Sari yang tinggal bersama di satu daerah yang bernama Garang di Temburong, Brunei. Datuk kepada 14 adik-beradik ini bernama Sang Aji Baruwing, seperti yang tercatat di dalam sebuah syair lama yang ditulis pada tahun 1365, yaitu syair negara Kratagama, dan beliau merupakan salah seorang pembesar tempatan. Menurut cerita lisan yang dipeturunkan dari satu generasi di Brunei, dikatakan perkawinan Sang Aji Baruwing tidak dikurniakan dengan zuriat lelaki. Maka ini tidak mengembirakan Sang Aji Baruwing, sehinggalah pada satu hari dikatakan Sang Aji Baruwing telah keluar berjalan-jalan di luar istana, dan beliau telah menjumpai satu telur gergasi yang agak pelik dan ajaib. Kerana keunikannya itu, telur itu dibawa pulang ke istana. Pada malamnya, alangkah terkejutnya Sang Aji Baruwing apabila telur itu telah menetaskan seorang pemuda yang gagah perkasa, malah elok rupa parasnya. Maka dinamakannya Ipai Semaring, dan Ipai Semaring telah diajar dengan segala bentuk kepandaian seorang pemuda yang harus ada pada waktu itu. Bagi mengikat tali perhubungan antara Ipai Semaring dengan Sang Aji Baruwing, akhirnya beliau mengawinkan Ipai Semaring dengan putri tunggalnya, yaitu Sang Aji. Hasil perkawinan inilah lahirnya seorang putera lelaki sulung yang dinamakan Awang Alak Betatar. Namun begitu,
Sebelum Awang Alak Betatar lahir ke dunia, yaitu ketika bundanya mengandungkan beliau, telah terjadi satu peristiwa yang mana bundanya begitu mengidam untuk memakan lembu liar. Namun begitu, lembu liar ini amat buas dan tombak Ipai Semaring hanya mencederakannya tetapi tidak mematikannya, dan akhirnya lembu tersebut berjaya melarikan diri. Ipai Semaring tahu bahwa bukan mudah untuk mendapatkan lembu liar, dan kerana itulah beliau telah menjejak lembu liar itu berdasarkan kesan-kesan darah daripada lembu yang cedera itu. Dikatakan bahawa di sepanjang dia menjejak lembu tersebut, beliau telah melalui 13 buah kampung daripada 13 daerah yang berlainan. Oleh kerana Ipai Semaring adalah anak kepada orang besar iaitu Sang Aji Baruwing, maka kedatangannya ke kampung-kampung tersebut sentiasa mendapat sambutan di luar dugaan. Demi mengeratkan hubungan, Ipai Semaring telah berkahwin dengan putri dari keluarga penghulu di setiap 13 kampung tersebut, dan disinilah bermulanya Ipai Semaring mempunyai 13 orang isteri daripada 13 kampung yang berlainan. Akhirnya lahirlah Awang Semaun dengan 12 lagi adik-beradiknya yang lain. Maka penjejakan Ipai Semaring berjaya juga, dan lembu liar tersebut berjaya ditumpaskan dan dibawa kembali ke istana untuk menjadi hidangan istrinya Sang Aji. Setelah memakan hidangan lembu liar, itulah dikatakan Sang Aji telah sakit untuk melahirkan, dan setelah berhempas pulas bertarung dengan nyawa, maka lahirlah Awang Alak Betatar sebagai putra sulung kepada Ipai Semaring. Apabila menjelang dewasa, Awang Alak Betatar telah keluar daripada istana untuk menjejaki 13 adik-beradiknya yang dikatakan atas usahanya berjayalah juga dia menghimpunkan mereka semua. Walaupun mereka berkongsi ayahanda yang sama iaitu Ipai Semaring dan tidak ibu kandung, namun hubungan mereka adik-beradik amatlah akrab. Kerana itulah apabila Awang Alak Betatar ditabalkan menjadi sultan untuk negara Brunei pada awal kewujudannya, adik-beradiknya merupakan mereka yang menjadi tulang belakang di dalam pentadbirannya, seperti Awang Semaun yang kemudiannya menjadi Pangeran Temenggung. Mari kita dengarkan versi dari etnik bangsa Iban, legenda Awang Semaun. Menurut versi cerita rakyat masyarakat Iban pula, Awang Semaun atau Sumaun dikatakan berasal daripada Tanjung Batu, iaitu sebuah penempatan masyarakat Iban yang bersempadan dengan negara jiran iaitu Kalimantan Barat, Indonesia. Sumaun merupakan anak kepada Derom, anak sebatian, dan mempunyai seorang saudara lagi yang dinamakan Sarebungkok. Apabila meningkat dewasa, kedua-dua mereka telah berhijrah ke Nanggarajang bagi mencari tanah yang subur untuk bercucuk tanam serta memperluaskan pengalaman. Apabila di Nanggarajang, adiknya Serebongkok telah jatuh hati dengan Lemina, seorang gadis tempatan. Dari perkawinan mereka inilah Dayang Ilam. Dayang Ilam ini apabila dewasa telah dikawinkan dengan Raja Samalanjat, dan dari sinilah dikatakan asal usulnya keturunan masyarakat Iban, iaitu daripada keturunan Sarebungkok, adik kepada Semaun anak Derom atau Awang Semaun. Di dalam versi cerita rakyat Iban ini dikatakan Awang Semaun atau Sumaun setelah adiknya Serebungkok berkahwin membawa dirinya ke Brunei untuk mencari kekayaan. Mari kita dengarkan versi dari etnik bangsa Melanau, legenda Awang Semaun. Menurut versi cerita rakyat masyarakat Melanau pula, pernah wujud seorang pemuda yang gagah perkasa bernama Awang Semaun. Beliau bukan saja gagah perkasa, malah mempunyai budi pekerti yang amat baik dan sering menjadi dambaan orang tua-tua Melanau
untuk dijadikan menantu. Namun begitu, dikatakan karena kegagahan, Awang Semaun ini telah mendapat perhatian seorang keluarga golongan aristokrat Melanau, dan karena pengaruhnya yang kuat, akhirnya Awang Semaun dikawinkan dengan anak perempuannya. Hasil perkawinan Putri Melanau dengan Awang Semaun inilah telah lahirnya seorang pemuda Melanau yang bernama Maka Tugau. Tugau pula sejak dari kecil sehingga dewasa merupakan seorang anak dan pemuda yang penuh kesaktian serta gagah perkasa. Dan Tugau inilah yang dikatakan merupakan seorang raja bagi satu kerajaan negeri Melanau yang pernah wujud di Sarawak. Menurut cerita legenda etnik Melanau juga dikatakan bahawa Awang Semaun ini telah berhijrah ke negara Brunei untuk menabur bakti dengan pembesar-pembesar di kerajaan Brunei. Mari kita dengarkan versi dari etnik Lun Bawang, legenda Awang Semaun. Dan akhirnya menurut versi cerita rakyat masyarakat Lun Bawang pula, Awang Semaun digambarkan sebagai seorang lelaki yang sangat kuat serta penuh kesaktian. Dihikayatkan pada satu hari ketika hari hujan, Awang Semaun sedang berteduh di bawah satu gua di sebuah bukit di Long Bawan. Apabila hari sudah teduh, ianya sudah pun menjelang senja. Oleh kerana tidak mahu lambat sampai ke destinasi yang hendak ditujuinya, dikatakan si Awang Semaun ini telah melompat dari Long Bawan menyusuri hutan-hutan yang tebal di kawasan Long Bawan itu. Oleh kerana hentakan yang kuat, itu dikatakan sehingga sekarang terdapat bekas tapak kakinya di kawasan gua di Long Bawan. Dan menurut versi Lun Bawang, ini juga dikatakan bahawa Awang Semaun turut juga menuju ke Brunei dan tiada kabar beritanya selepas itu. Inilah cerita legenda si Awang Semaun, individu yang sangat gah dan penting sehingga mampu menjadi ikon cerita legenda daripada 4 versi yang berbeza-beza. Kewujudan Awang Semaun juga dicatatkan di dalam sebuah manuskrip sejarah lama yang berjudul Kekawin Negara Keratagama yang ditulis pada tahun 1365. Kekawin Negara Keratagama itu merupakan satu manuskrip sejarah agung yang menjadi rujukan semua pengkaji sejarah sepanjang zaman.